Oke, so kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbiasa kamu baca doa sendiri di sana, di tempat masing-masing. Baca doa semua, semoga mudah menerima apa yang kita ilmu yang kita belajar hari ini lah. Oke, so kita sambung minggu lepas punya bab 2, masuk bab baru lah, bab 2 kimia. Oke, jisim dan struktur atom. Oke, atom. Oke, atom lah. Oke, sambil-sambil slide ada sudah dibagi tadi, dan juga itu pun refer juga dengan apa dalam buku teks supaya kita tidak lari daripada silabus. Oke, terus buka itulah kita punya slide. Nanti kalau macam ada yang masuk dan ibu masih tidak admit ya, kamu beritahulah. Oke. Ini ya. Nah, baru kita tadi masuk. Oke. Ini dia. Bab 2, jirim dan struktur atom. Okay. Kalau daripada buku teks, kita akan dalam bab 2 ni ada 4 subtopik. Okay. Konsep asas jirim, perkembangan model atom, struktur atom dan isotop dan penggunaannya. Okay. Untuk hari ini kita cover konsep asas jirim dulu lah. Okay. Slowly. Okay. Dalam kabut. Okay. Okay. Konsep asas jirim, subtopik yang pertama. Okay. Oh, ini semua gambar-gambar jirim ni. Okay, ais. Ini ais ni. Okay. Ini air. Ini apa? Gas. Wap. Ini apa? Ini apa pula ni? Air berjalan gas. Ini gas lagi ni. Wap. Okey, jadi apa dia jirim? Jirim ialah suatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu tarifan jirim. Okay. Jirim ialah suatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi kalau kita ni manusia, adakah kita dikategorikan sebagai jirim? Fikir-fikirkan. Okay. Kamu timbang berat, ada jisim. Adalah tu memenuhi ruang. Memenuhi ruang apa? Di dalam tubuh badan kamu tu penuh lah. Dengan sesuatu lah, jirim. Jadi kita pun dikategorikan sebagai jirim lah. Wujud, kewujudan juga tu, jirim. Nanti kalau kamu jumpa Ustaz Ali, nanti selalunya dia akan tanya tu tentang kewujudan pencipta kita, Allah lah. Dia selalu tanya, adakah Allah ni jirim? Pandai kamu jawab. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Halus dan diskrit. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu kepejal, cecair dan gas. Itu dia punya konsep utama dia, jirim. Kepejal, cecair dan gas. Dan benda ni kamu sudah belajar juga ni di menengah rendah kan. Jadi dia just ulang but in more detail. Kepejal, cecair dan gas. Itu adalah 3 zarah-zarah dalam jirim. Jirim wujud dalam 3 keadaan. Okay. Plasma. Apa benda plasma? TV plasma. Dengar kan TV plasma? Ini apa benda ni? Plasma ialah keadaan jirim yang keempat. Dan keempat. Sebelum ni kamu sampai 3 je, kepejal, cecair dan gas. Nah, ni kali lah. Ada lagi satu. Plasma dipanggil. Patutlah TV plasma kan. Keadaan jirim yang keempat selain daripada pepejal, cair dan gas. Plasma merupakan gas terion. Bukan terion. Apa terion? Terion. Ion itu cas-cas lah. Gas yang ada cas. Yang telah dicas. Yang bercas. Okay. Apa dia cas? Cas positif atau cas negatif? Itu dia. Kadang-kadang kalau kita tidak pernah belajar fizik ataupun electrical, sains lah kan. Jumpa dengan gas terion. Apa? Terion rupanya ion. Bahasa Melayu kan dia gabung. Jadi terion. Bukanlah terion. Ada yang bingung. Apa benda terion ni? Rupanya terion. Ion itu apa? Cas. Cas itu apa? Positif dan negatif. Okay. Jadi ada wujud keadaan jirim yang keempat. Advance kamu ni. Kalau mungkin, kalau kamu tanya kawan kamu di kelas
kelas ekonomi, kamu tanya keadaan jirim, orang akan bagi 3 ni saja, pekerja, cair dan gas. Nenda kamu punya kelebihan. Kamu ada satu lagi, iaitu plasma. Apa dia plasma? Gas yang terion. Nenda. Okay. Walaupun plasma dalam bentuk semula jadi yang jarang-jarang dijumpai di bumi, jarang dijumpai, tapi ada tinggi plasma. Tapi plasma merupakan keadaan jirim yang paling banyak terdapat di alam semesta. Itu dia. Okay. Dia jarang dijumpai, jarang ditemui di bumi, tapi dia banyak terdapat di alam semesta. Di bumi jarang dijumpai, tapi di alam semesta. Okay. Alam semesta itu keseluruhan lah, bukan saja di bumi. Okay. Di bumi jarang, tapi di alam semesta banyak. Kebanyakan bintang wujud dalam bentuk plasma. Maksudnya alam semesta itu itulah angkasa lepas. Semua itulah di luar bumi. Okay. Di bumi ada juga, tapi tidak banyak. Sukar menjumpai. Antaranya di plasma adalah wujud. Okay. Jadi kebanyakannya wujud di luar angkasa. Okay. Di luar bumi lah. Okay. Bintang wujud dalam bentuk plasma. Okey, betul. Jadi kamu punya pengetahuan sekarang advance sikit. Ada 4 keadaan jirim: pejal, cair, gas, plasma. So, perubahan keadaan jirim. Perubahan. Sebelum ni kamu tahu perubahan dari cair kepada pejal, pejal kepada cair, cair kepada gas, gas kepada cair. Begitulah. Sekarang kita tengoklah apa pula benda ini. Perubahan keadaan jirim adalah disebabkan oleh pemanasan atau penyejukan. Kamu sudah tahu keadaan jirim itu boleh berubah. Bagaimana dia boleh berubah? Iaitu daripada faktor pemanasan dan penyejukan. Bila dipanaskan, apa yang berlaku? Daripada satu jirim ke jirim yang lain. Apabila disejukkan, apa pula yang berlaku? Daripada jirim satu jirim ke jirim yang lain. Masuk dalam proses pemanasan dan penyejukan itu ada proses dia ataupun tindak balas dia yang berlaku. Ada nama-nama dia lah. Daripada cair dan daripada cair kepada gas, apa proses yang dia lalui, pemanasan. Dalam pemanasan tu apa yang berlaku, pendidihan, kan? Itulah kita nak tahu nanti. Okey, apa ni aiskrim? Oh, sedapnya. Okey. Aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap tenaga haba dan berubah daripada pejal kepada cair. Kamu peganglah aiskrim, kamu beli. Kamu tidak mahu, kamu tengok saja aiskrim. Suhu aiskrim sejuk. Tapi bila kamu biarkan dia dalam suhu bilik yang biasa, suhu bilik itu normal lah, tidak juga sejuk, tidak juga panas. Suam-suam kuku kata orang. Okay, panas-panas lah. Jadi menyebabkan suhu aiskrim tadi itu yang sejuk mula bertindak balas dengan suhu bilik biasa itu dia mencair. Jadi asalnya dia pejal, biasa jadi cair. Ada lagi contoh, ada lagi aiskrim. Pada waktu malam, cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran, menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Itu ada uap-uap tu, pada waktu malam, cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran, okay, menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Ceklah, dia tingkap asrama. Kamu punya tingkap asrama jenis apa? Jenis sliding kan? Tak kan? Jenis yang lipat-lipat kan? Kalau yang sliding senang sikit nampak. Okay. Lepas waktu malam tu nampaklah jadinya wap-wap air. Wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk. Wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk ini lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan cermin tingkap. Wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk ini. Tingkap kan pada waktu malam, tingkap membebaskan haba ke persekitaran, jadi tingkap itu jadi sejuk. Dia bebaskan haba, tingkap itu jadi sejuk. Di udara pula ada molekul wap air. Okay, wap air, lepas tu dia bersentuhan dengan tingkap itu sejuk. Bila tingkap itu sejuk, dia bersentuhan dengan tingkap, wap air itu kehilangan tenaga. Jadi dia bergerak dengan rawak kan, ada tenaga dia bergerak. Dia bersentuhan dengan tingkap, hilang tenaga dia. Dan seterusnya dia membentuk titisan air pada permukaan tingkap. Okay. Apa ni? Okey, perubahan
pepejal kepada cecair kan. Okey, ini yang tiga ni biasa lah, pepejal, cecair dan gas. Ulang saya balik yang apa kamu jadi menengah rendah. Okey, yang color pink tu menunjukkan tenaga haba diserap. Jadi pepejal, bila tenaga haba diserap, apa yang berlaku? Tenaga haba dipanaskan kan? Pepejal dipanaskan, jadi dia akan melebur. Itu proses dia. Ni. Okey, dipanaskan lah, dipanaskan. Ni kalau pink ni dipanaskan, jadi pepejal ni ini dia melebur. Dia jadi melebur, dia mula bertukar menjadi cecair. Ini punya susunan. Asalnya susunan molekul-molekul dia, atom-atom dia tersusun rapat. Ini biasalah ciri-ciri ni. Rapat, padat, menyengat. Tukar mau bergerak, dia bergetar di tempat dia sendiri saja. Susahlah dia mau bergerak. Kemudian dipanaskan, dia melebur menjadi cecair. Jadi cecair dia masih tersusun tapi kurang rapat lah, tidak padat macam pepejal ni. Okey, dia jadi cecair ni molekul-molekul atom-atom dia, air. Okey, dia tersusun juga tapi tidaklah sepadat pepejal. Masih dia boleh bergerak sudah. Tapi masih tidak boleh bergerak secara rawak lah. Dia bergetar dan bergerak perlahan. Okay. Kemudian dipanaskan lagi. Cukup jadi cair, dipanaskan sampai mendidih. Sekejap lah. Peleburan. Okay, jadi pemejal wapan. Dia peleburan, dia jadi cair. Okay, masa dia jadi cair tu, dia berlaku pemejal wapan. Jadi uap lah, uap air. Yalah, uap air. Lepas tu dididihkan. Dididihkan ataupun berlakunya penyedatan. Panas kan? Penyedatan matahari. Air kamu jemur di matahari, berlaku penyedatan. Okay, naik ke atas. Bertukar menjadi gas. Okay. Okay, pemejal wapan ni dia macam awan. Okay. Ini dia jadi gas. Kemudian tenaga yang dibebaskan, yang diserap, tenaga dibebaskan, disejukkan ni. Daripada gas, dia akan menjadi kondensasi. Dia melalui proses kondensasi. Okay. Melalui proses kondensasi, pengendapan. Jadi awan. Ini boleh. Okay. Yes. Melalui proses kondensasi, pengendapan, mau jadi cair lah. Okay, jadi cair sudah. Okay. Kemudian disejukkan lagi, membeku ya. Balik dia jadi ais batu ataupun pepejal. Bekukan lagi. Ini suhu kurang lah. Suhu dibebaskan, disejukkan. Okay, ini kamu ulang saya balik proses pertukaran jirim lah. Pepejal, cair dan gas. Okay. Yang ini kena tahu. Dia punya proses apa yang berlaku, peleburan, penyeluapan, penyihan. Kemudian kalau dia mau disebutkan semula, kondensasi, pengendapan, pembekuan. Okay. Alright. Okay, kita tengok satu-satu. Pepejal atau kebendaan. Zarah, ini ciri-ciri pepejal lah. Ini sudah mendengar rendah ni. Zarah disusun secara padat dan teratur. Okay, ciri-ciri pepejal. Tenaga kinetik zarah adalah rendah. Dia bergetar sendiri sini. Daya tarikan antara zarah adalah kuat. Tenaga kinetik dia rendah, dia tidak dapat bergerak bebas. Jadi bila sebut tenaga kinetik ni, dia berkaitan dengan pergerakan. Dia tidak dapat bergerak. Cuba kamu beratur rapat-rapat, padat. Macam mana kamu bergerak? Dapat kan? Jadi dia sama lah pekerjaan begitulah. Dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Jadi tenaga kinetik dia rendah. Paling pun dia bergetar pada kedudukannya sendiri. Daya tarikan antara zarah adalah kuat. Okay. Itu pepejal. Cecair pula. Zarah disusun secara padat tetapi tidak teratur. Itu kurang macam dia, cuma dia tidak teratur. Kalau pepejal itu padat, ingat teraturlah. Yang ini tidak teratur, berterabur. Tenaga kinetik zarah lebih tinggi, ya, dia lebih kuat sedikit daripada pepejal. Dia mula semua bergerak sebab susunannya pun tidak padat. Dia boleh bergerak daripada keadaan pepejal. Tenaga kinetik zarah lebih tinggi daripada keadaan pepejal. Daya tarikan antara zarah adalah kuat. Masih kuat lagi daya tarikan antara zarah, tetapi kurang daripada pepejal. Kalau pepejal tadi memang kuat sangatlah sebab dia padat, rapat. Untuk cecair dia jarak itu ada jarak sudah, ada gap. Dia tersusun tapi tidak padat, tidak teratur. Jadi daya tarikan itu masih kuat tapi kurang kuat daripada pepejal. Okay.
Untuk gas pula, zarah berjauhan antara satu sama lain. Memang totally lost lah. Memang dia lepas. Okay? Dia bergerak suka hati tu. Gerak bebas, bergerak secara rawak. Tenaga kinetik zarah adalah sangat tinggi. Sebab dia sudah bebas. Tidak terikat antara satu sama lain. Jadi dia bebas bergerak. Jadi bila bebas bergerak, tenaga kinetik zarah-zarah itu sangat tinggi. Okay? Daya tarikan antara zarah ada macam kamu juga lah. Okay? Time bercinta bukan main, kuatnya ikatan. Sekali dah bergaduh, mau clash, habis. Tiada terus daya tarikan. Nampak apa ni? Harusnya nampak lawan sekarang ni. Aduh, masalah. Gitulah perumpamaan contoh. Jangan marah. Soalnya begitulah, bila kita bergaduh. Dulu kan mencantik. Macam pujian lah. Sudah bergaduh, tak nampak tu cantik ni. Okay, itu contoh. Ini daya tarikan antara zarah adalah masuk sudah bebas. Dia bergerak bebas. Okay. Ini apa ni? Pengelasan jirim. Okay, itu tadi sudah ciri-ciri pekerjaan cair dan gas. Itu pun kamu sudah pulangan kamu semasa mendengar rendah. Okay. Pengelasan jirim. Kebenda pula pengelasan jirim. Macam mana jirim itu dikelaskan, dikategorikan. Okay. Ada dua jirim. Satu dipanggil sebagai unsur dan satu lagi sebatian. Okey, kita tengok pula. Bagian apa yang dikatakan sebagai unsur? Unsur iaitu atom. Contoh karbon. Maksudnya sebiji lah. Sebiji unsur ataupun atom. Atom karbon contoh lagi. Untuk molekul pula. Masya-Allah, apa benda? Untuk molekul pula pun sama. Dia bukan gabungan, dia melibatkan lebih daripada satu atom. Tapi bukan daripada atom yang lain, daripada atom yang sama. Contoh, oksigen dipanggil sebagai molekul. Kenapa? Sebab dia ada dua atom oksigen. Itu dipanggil sebagai molekul. Okay, jadi dalam jirim, yang dikatakan sebagai unsur ada dua, iaitu atom. Contoh dia atom karbon, barium, itu sebiji-sebiji. Maksudnya memang dia sebiji. Memang dia atom yang tunggal. Dalam bentuk dipanggil sebagai atom sebab dia wujud dalam bentuk yang tunggal, sendiri-sendiri. Forever alone. Gitu kan. Okey, Lone Ranger. Jadi karbon, kalau kamu tengok jadual berkala, okey. Itu semua tu dipanggil atom lah. Karbon, magnesium, klorin, apa benda macam lah. Itu semua atom. Molekul ialah atom yang yang lebih daripada satu atom lah. Contoh dia oksigen, dia wujud dalam molekul oksigen. Kalau karbon dioksida karbon dioksida dia bukan dalam unsur, tapi dia nanti kita tengok dalam sebatian. Sebab dia ada gabungan dua atom di sana. Dua unsur, iaitu atom karbon dan atom oksigen. Jadi dia bergabung jadi karbon dioksida. Itu nanti. Sekarang ni kita mau tengok yang satu atom sahaja. Tapi wujud dalam bentuk molekul, iaitu oksigen, O2. Apa lagi selain itu? Hidrogen, H2. Itu molekul dalam bentuk unsur. Yang dipanggil sebagai unsur lah. So, dia atom yang tunggal tapi wujud dalam bentuk molekul. Boleh faham tu kan? Oksigen, O2, hidrogen, H2. Apa lagi contoh lain? Iodine, ya ke? Itu adakah itu? Itu kamu cek sendirilah. Okay? Itu unsur. Okay? Untuk jirim yang dikategorikan sebagai sebatian pula, ada dua juga. Satu molekul, satu lagi ion. Okay. Kita tengok sebatian molekul. Jadi kita tengok unsur molekul. Sekarang sebatian molekul. Kita cakap tadi. Contoh yang dia bagi sini air, H2O. Jadi dalam sebatian molekul, dia melibatkan gabungan lebih daripada satu atom yang berlainan. Okay. Contoh dia bagi sini air, H2O. Ada atom hidrogen, dua atom hidrogen, H2, dan bergabung dengan satu atom oksigen. Okay. H2O, itu air. Contoh yang kita bagi tadi, karbon dioksida. Satu atom karbon, okay, karbon dioksida itu lain.
O2. Satu atom karbon bergabung dengan dua atom oksigen. Ini dipanggil sebagai molekul sebatian. Kenapa? Sebab bergabung dengan atom dari jenis yang lain. Okey. Gabungan lebih daripada satu atom yang berlainan. Gabungan lebih daripada satu atom yang berlainan. Itu karbon dan oksigen, hidrogen dan oksigen. Inilah sebatian dipanggil. Molekul yang unsur, dia atom yang sama. Tapi dia wujud dalam molekul. Okay. Untuk sebatian, atom-atom ini wujud dalam bentuk molekul iaitu gabungan. Okay. Ion pula, ion natrium klorida. Ini gabungan atom juga. Tapi ion ni dia ada cas. Maksudnya dia ada cas. Bila sebut ion, dalam otak kamu mesti tahu bahawa itu adalah gabungan atom-atom ataupun sebatian yang mempunyai cas-cas. Sama ada cas negatif atau cas positif. Contohnya bagi natrium klorida. Okey. Lah. Okey, dikirim. Okey, bagaimana ion terbentuk? Okay. Ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom. Macam mana ion? Kita tahu ion ni cas. Jadi macam mana cas-cas boleh terbentuk pada atom-atom tersebut? Jadi bagaimana dia terbentuk? Ialah melalui pemindahan elektron antara atom. Okay. Okay. So, tengok dalam slide tu. Okey, dia bagi contoh sana, atom natrium. Okey, yang ini tak tahu. Rasanya kamu belum lagi didedahkan, diajar tentang ni. Apa benda ni bulat-bulat. Ni apa ni? Lingkaran nyamuk. Okey. Pastinya kalau dia bagi contoh ni, sepatutnya dia tunjuk, dia bagi tajuk ni di hadapan. Okay. Kita bincang dulu pasal jadual berkala apa semua ni. Tapi dia tidak. Tapi tak apalah, dia extend juga lah. Jadi nanti di tajuk ini depan nanti kamu sudah ada ideas lah, nampak sudah gambaran. Okay. Jadi yang lingkaran-lingkaran ni actually dia mewakili merujuk kepada jadual berkala sebenarnya, jadual berkala. Kalau kamu tengok jadual berkala, ini pun ada juga sebelum kita masuk. Jadi tentu di awal-awal, jadual berkala kamu akan tengok di sana nanti ada dipanggil sebagai kumpulan yang kita tengok secara menegak. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataupun sampai 18 ya. Okay. Kemudian yang kala, satu lagi kala yang kita tengok secara mengupuk. Kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5 sampai kala 7. Okay. Jadi apa yang kamu nampak dalam lingkaran nyamuk ni, okay. Ini yang lingkaran ini mewakili bilangan kala dalam jadual berkala. Ayat tu. Petala dipanggil sebagai petala langit. Bukan petala langit. Petala. Ya, petala langit. Apa benda pula. Okay. Petala. Pada mana ini nak tengok pada ni. Okay. Okay. Jadi ini lingkaran ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi maksud dia ada 3 kala. Jadi bermaksud natrium ni berada pada kala 3 dalam jadual berkala. Kalau tidak percaya, cuba refer jadual berkala. Ayo, tengok. Kalau cikgu salah, kalau cikgu betul kira lah, jadual berkala mana berkala. Kalau cikgu salah kira, salah lah tu. Tapi rasanya 3 lah kan, 3. Kala 3. Let's check it out. Mananya? Where is it? Jadual berkala. Di belakang mana jadual berkala? Dah. Di belakang jadual berkala. Natrium. Betul lah. Sebenarnya nak bet. Kalau bet habis kan kamu bayar. Okey. Kala 3. Tu. 1, 2, 3. Jadi itu merujuk kepada kala 3 pada jadual berkala. Okey. Faham kan? Awal sepatutnya jadual berkala dulu, tapi manakala syllabus ni dia tidak tunjuk jadual berkala, dia ajar dulu diri apa semua, betul-betul contoh berkaitan dengan ini. Faham? Tanyalah. Betul kan? Okay. So, itu satu. Lepas tu kita mahu tahu dia dalam kumpulan berapa. Macam mana mahu tahu dalam kumpulan berapa natrium ni? Tengok pula bilangan. Ini yang bulat-bulat kecil ni. Tengok.
Bulat-bulat kecil ni. Bulat-bulat ni. Ini mewakili elektron. Okay. Jadi kamu tengoklah. Elektron di petala terluar. Ini dipanggil petala. Petala ini natrium ada 3 petala. Maksud dia berada dalam skala ketiga dalam dua skala. Bicara sebut dia lah. Jadi kamu tengok petala terluar, kamu nampak ada sebiji elektron. Bermaksud dia berada di dalam kumpulan satu. Tengok jadi skala. Kumpulan berapa si natrium? Tengok lagi sekali. Betul lagi. Natrium berada dalam kumpulan satu. Ada ya? Tengok sendiri. Okay. So, that's it. Settle sudah. Jadi daripada gambar raja ini, kita boleh tahu sudah kedudukan natrium tu dia dalam kedudukan dia dalam jadwal berkala, dia berada dalam kumpulan satu dan berada pada skala ketiga. Hebat tak hebat tu? Wisen. Okay. Lepas tu, apa lagi dia mahu beritahu ni? Natrium, skala, kumpulan. Bilangan elektron. Bilangan elektron. Macam mana betul bilangan elektron? Itu nanti di bahagian hadapan lagi lah. Di dalam jadi berkala, kalau kamu tengok jadi berkala NA, dia ada di atasnya ada nombor. Apa tu nombor? 11 dengan 23. Ini 11, ini 23. Okay. Ini nanti kita berbincangkan lah. Cikgu just bagi tahu. Ya. Kita kembali. Okey, nombor proton. Okey. 11 macam terbalik kan. Kalau zaman sebelum ni macam ni. Okey. Yang di atas ni 23, yang di bawah 11. Tapi memang yang sekarang terbalik. Sama jugalah. Jadi just kita jangan sampai terkeliru lah. Okay. 11 mewakili nombor proton saga. Berapa banyak proton saga yang dia ada. Okay. Proton lah. Proton saga pula. Okay. Jadi 11. Okay. 23 tu itu adalah nombor nukleon dipanggil. Okay. Ataupun jisim atom relatif. Okay, tapi itu nanti, itu jangan kamu peningkan kepala, just tengok fokus kepada nombor bilangan protonnya. Okay, jadi natrium tadi 11 di atas, jadi 11 itu mewakili nombor proton. Bila sebut nombor proton, bukan nombor plate number proton saga, bukan. Tapi dia adalah jumlah charge positif, proton yang ada pada natrium. Jadi 11. Dalam atom yang semula jadi, yang seimbang, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okay, jadi bila 11, nombor 11 yang kamu nampak tadi, natrium. Okay, 11 ini. Bermaksud dia 11 proton, automatically dalam otak kamu, dia mempunyai 11 elektron. Masukkanlah dalam ranjang ini, 11 biji elektron. Jadi ini 2, mestinya begini, dia mesti sepasang-sepasang, tak boleh asing-asing, dia mesti sepasang. Jadi 2 biji di petala pertama, petala kedua, 2, 4, 6, 8. Ini kenapa? Okay, 8 akan kita betul. 8 petala kedua 8 jadi 10 sudah kan. Jadi petala ketiga untuk cukupkan dia 11 jadi 1 lagi. Okay. Kemudian kamu akan tanya. Petala pertama tu mesti 2 lagi. Kenapa tak boleh terus letak 11 terus? Okay. Memang begitulah dia punya sifat dia. Secara semula jadinya dia wujud seperti itu. Okay. Kenapa? Kerana keseimbangan, mengekalkan keseimbangan alam semua jadi. Dalam kes ini, mengekalkan keseimbangan diri dia lah, atom ni, natrium ni.
Dia mesti berada dalam keseimbangan. Setiap alam semesta ni, ciptaan Tuhan ni, semuanya sentiasa berada dalam keseimbangan. Kalau tidak seimbang, that's why lah berlakunya macam-macam bencana lah. Contoh, kalau ada gempa bumi ke, tsunami ke, bermaksud ada berlaku ketidakseimbangan pada ketika itu. Contoh, gempa bumi di dasar laut bergegar, tidak seimbang, ada berlaku tidak seimbangan menyebabkan tsunami naik. Macam-macam lah. Jadi untuk aman damai dia mesti berada dalam keseimbangan. Okey. Jadi ada nanti dalam tajuk jadual bekalan nanti baru kita akan bincangkan dengan lebih detail lah. Di petala setiap petala ni berapa yang boleh kita masukkan secara maksimum bilangan elektron dia ni. Macam ini 8 dia boleh masuk. Okey. Kemudian yang last 11, bukan 11, satu lagi lah. Nanti kita tengoklah. Setakat ni kita just tengok natrium saja. Okey. Jadi dia ada syarat-syaratnya lagi. Okey, jadi bagaimana ion terbentuk? Melalui pemindahan elektron. Jadi ada satu biji elektron di luar ni, dia mau berada keseimbangan. Untuk berada dalam keseimbangan sama ada dia mesti ada 2 biji elektron di petala luar ataupun 8 biji elektron di petala luar. Itu syarat keseimbangan untuk atom. Okay, 2 atau 8. Tapi selalunya 8 lah. Jadi untuk seimbang, sekarang ni dia tidak seimbang sebab ada satu biji di luar ni. Jadi untuk dia seimbang, iaitu untuk dapatkan oktet, dipanggil sebagai oktet. Tengok istilah baru lagi. Oktet lah, 8 biji oktet. Oktagon, 8 kan. Jadi dia mesti buang supaya dia seimbang, stabil. Jadi dia buang, dia derma elektron. Ni, nampak? Jadi ion natrium terbentuk. Jadi bila dia buang satu elektron cas dia negatif. Bila buang negatif, maksud dia akan jadi cas apa? Positif lah kan. Okey. Jadi dia akan jadi cas positif. Sebab elektron dia sudah buang satu, jadi dia akan jadi positif. So, atom klorin. Ini contoh lain lah. Okay, atom klorin. Atom klorin ada berapa ni? Ambil tengok refer bila berkala lah. Tengok 1, 2, 3 kala 3. Petala ada 3, bermaksud dia berada pada kala yang ketiga. 1, 2, 3, klorin. Dan berada pada kumpulan, tengok berapa elektron ya di luar. 2, 4, 6, 7. Tengok dia berkala kumpulan ke-7 pada kala ketiga. Betul ke tidak? Cuma pandai tengok dia berkala. Klorin. Where is it? Kala ketiga, kumpulan 7. Betul, 17. Okay? 7 atau 17 dalam skala. Jangan kamu tengok yang nombor 7, yang di tengah-tengah tu. Okay? Yang di tengah-tengah tu, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, itu adalah apa dipanggil? Logam. Okay? Bahagian logam. Ataupun unsur peralihan. Okay, di tengah-tengahnya. Okay? Jadi, kumpulan 7 bermaksud 17. Okay? 17. Okay, kumpulan 7 lah. Jadi, 7 elektron di petala terluar, jadi dia berada pada kumpulan 17. Okay. Dia punya jumlah elektron 20, 10, 17. Okay. Jumlah elektronnya 17. Jadi dia berada kumpulan 17. Okay. Jadi 11. 1, 2. Okay. Kemudian apa yang berlaku ialah terlebihkan satu biji. Di petala terluar ni ada 7 biji. 2, 4, 6, 7. Okay. Jadi dia perlukan satu biji untuk dia jadi oktet. Okay. So, jadi 8 biji di luar. Jadi dia akan terima elektron. Mungkin daripada natrium lah. Natrium ni buang dia punya elektron, jadi klorin akan terima. Bila dia terima elektron, bermaksud cas negatif masuk dalam atom klorin. Bila cas negatif masuk, bermaksud dia akan menjadi cas negatif. Jadi ion klorida terbentuk. Itulah bagaimana ion terbentuk. Melalui pendermaan elektron, akan menjadi cas positif, ion natrium terbentuk. Dan juga ataupun melalui penerimaan elektron, akan menjadi cas negatif. Contoh di ion klorida. Okey, itu dia. Betul kan? Takat lebur dan takat didih, sambung lagi tak? Apa setengah tu ni? Sambung sikit lah kan? Takat lebur dan takat didih.
Okey. Takat lebur ialah suhu malar. Okey, takat lebur ialah suhu malar apabila suatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cair pada tekanan tertentu. Takat lebur ialah suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cair. Jadi kamu panaskan. Bila kamu panaskan, pepejal kamu panaskan, suhu tu meningkat. Sebelum dia bertukar menjadi cair, suhu tu sentiasa meningkat. Panas. Okay, tu. Apabila suatu bahan bertukar, bila dia bertukar jadi cair, suhu tadi itu akan malar sampai tahap mungkin masa mula-mula dia dipanaskan, mula daripada 0 darjah Celsius, dia up pergi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 darjah Celsius. Mendidih dia. Pepejal bertukar jadi cair. Pada 100 darjah Celsius, dia malar. Tetap sudah. Dia tidak akan bertambah. Dia akan maintain pada 100 kerana pepejal itu sudah bertukar menjadi cair. Itu dah maksudnya takat lebur. Jadi maksud contoh yang tu cakap ni, yang beritahu ni, takat lebur bagi pepejal tu, ini contoh 100 darjah Celsius. Jadi dia akan maintain pada 100 darjah Celsius. Pepejal tu bertukar pada cair. Dia tidak akan meningkat lagi. Ya. Suhu dia tidak akan meningkat. Memang dia akan di situ sahaja. Jadi itu yang dikatakan sebagai takat lebur pepejal. Contohlah, dan setiap pepejal yang ada logam apa semua, berlainan takat lebur dia. Ada yang lama, mengambil masa yang lama untuk melebur. Mungkin sampai 300 darjah Celsius baru dia melebur. Itu maksudnya lah. Dia meningkat sampai satu tahap mencapai takat lebur dia. Nilai dia contoh mungkin 300 darjah Celsius baru dia melebur. Bila sampai 300 darjah Celsius, dia stop. Memang di situlah. Dia, kamu panaskan macam mana pun, memang suhu dia akan tetap pada 300 darjah Celsius. Dan objek itu kan lebur sudah. Dan itulah maksud dia. Okay. Apa lagi? Takat beku, sama juga. Suhu malar apabila suatu bahan bertukar daripada cair kepada pepejal. Sama juga. Ada takat dia. Mungkin contoh, cair tu 0 darjah Celsius adalah takat beku dia. Daripada 100 darjah Celsius, disejukkan 90, 80, 60, 50, 40 sampai 0. Situ takat lebur dia yang membeku. Dia akan maintain di situ. Itulah dia punya takat beku. Dia tidak akan berubah lagi di situ. Dia sudah bertukar jadi pepejal. Alhamdulillah. Okey, ini lengkung pemanasan naftalena. Okay. Naftalena ini bahan kimia lah kan. Karbon 10, hidrogen 8. Okay, ini lengkung dia. Okay. Dan ingatlah, pernah keluar dalam SPM. Okay. Suhu, paksi Y, dan masa, dan minit. Okay. Ini dia punya lengkung. Namanya lengkung, tapi mana ada lengkung sini? Garis ni, garis lurus. Tapi dipanggil lengkung. Okay. Jadi, soalan dia akan tanya apa yang berlaku pada setiap poin-poin A, B, B, C, C, D. Jadi kamu kena tahu apa yang berlaku. Okay. Jadi kamu tengok pada kedudukan A, B. Okay. Satu ni, kamu kena boleh jelaskan. Suhu meningkat dari A ke B. Itulah suhu. Tengok bagaimana kamu mentafsirkan, menganalisis graf ni. Tengok, ini kan suhu paksi Y, jadi dia akan menaik. Dari titik A ke B, suhu meningkat. Betul? Dan apa yang berlaku ialah A ke B ni wujud dalam keadaan pepejal. Masih dalam pepejal lah. Okay, dia naik sampai B. Apabila dipanaskan, zarah menyerap tenaga haba lalu bergetar. Getar tenaga kinetik mungkin kuat. Okay. Lebih cepat kerana tenaga kinetik semakin bertambah dari panaskan kan. Itu proses yang berlaku. Okay. Kemudian dari B ke C, ni B ke C, peleburan berlaku. Jadi daripada pepejal dia naik ke sini, B ke C berlaku peleburan. Pepejal jadi menjadi cair. Okay. Dia ada peningkatan suhu. Maksudnya suhu di sini tetap. Takat lebur dia mencapai takat lebur sini. Okay. Dia ada peningkatan suhu dari B ke C. Okay. Maintain nampak ni, suhu dia maintain di sini malar. Maksudnya pepejal itu sudah melebur, jadi cair. Okay. Dia ada peningkatan suhu dari B ke C kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okay. Kenapa kalau ditanya kenapa suhu itu malar, kenapa tidak meningkat masa berlakunya peleburan, pepejal itu menjadi cair? Ini jawapannya, kerana tenaga tadi itu, tenaga haba diserap, yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Sebab asalnya pepejal itu kuat, daya tarikannya kan, rapatkan susunan dia. Jadi bila dia sudah mau melebur tu, actually tenaga yang diberikan oleh pemanasan tadi itu digunakan untuk meleraikan ikatan tersebut. Jadi suhu dia maintain di sini pada takat lebur dia tu. Okey, tak tahulah berapa lah, tengoklah ikut jenis bahan lah. Okey, berapa takat lebur dia. Jadi tenaga yang diserap itu digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cair di sini. Kemudian daripada C ke D, suhu meningkat dari C ke D, naik balik.
Kamu teruskan pemanasan. Sudah bertukar jadi cecair sini, tapi kamu teruskan pemanasan. Semasa dia bertukar jadi cecair, daripada pepejar bertukar jadi cecair, suhu dia maintain di sini. Once dia sudah jadi cecair, suhu maintain walaupun kamu masih pemanasan masih berlaku, okay. Tapi suhu dia tetap maintain gitu, sebab dia gunakan untuk meleraikan ikatan pepejar untuk jadi cair. Okay. Kamu teruskan juga pemanasan. Masa tu sudah complete, jadi cair sudah. Pemanasan masih berterusan. Okay. Apabila pemanasan masih berterusan dan pepejar tadi sudah jadi cair, suhu akan meningkat semula. Okay. Jadi dia naik lagi balik. Okay. Jadi yang ini dalam tempoh beberapa minit lah untuk dia bertukar jadi cair. Kamu boleh nampak lah tu ambil merandik, tengok. Selepas beberapa minit, baru kamu cek lagi suhu, baru kamu nampak ada peningkatan balik. Okay. Naik balik suhu. Jadi wujud dalam keadaan cecair, suhu meningkat dari si kedi, wujud dalam keadaan cecair ini. Kamu teruskan pemanasan, zarah menyerap haba lagi dan bergerak dengan lebih cepat. Dia naik dengan lebih cepat, dia naik balik. Jadi itu ada dalam proses dia mau bertukar lagi lah untuk menjadi gas. Tapi di sini belum lagi lah dalam kes yang ini. Dia cuma just beritahu apabila dipanaskan, zarah menyerap haba. Dia serap balik haba dan bergerak dengan lebih cepat naik balik. Okay. Dan di sini akan berlaku lagi. Dia jadi gas kan. Ini. Kalau disuruh ramalkan apa yang berlaku lah. Jadi cair itu akan jadi gas. Contohlah. Okay. Betul. Okay. Ambil sikit masa. Kemudian apa lagi? Ini pula kalau penunjukan dari pemanasan. Penunjukan pun lebih kurang lah. Kamu boleh terangkanlah dari segi penurunan suhu. Kenapa dia malar di sini. Dia berubah lah daripada ini apa ni. Wujud yang tercair. Dia mau bertukar jadi pekejar balik kan. Sini. Okay. Jadi dia bebaskan haba. Okay. Apabila disebutkan zarah membebaskan haba lalu bergerak dengan lebih perlahan kerana kehilangan tenaga kinetik. Semakin dia merapat. Kemudian di sini pembekuan berlaku, ini malar suhu dia diperlukan. Ada penurunan suhu kerana tenaga haba dibebaskan sekarang diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas. Apabila zarah menarik antara satu sama lain untuk membentuk pejal, dan di sini turun lagi. Okay. Itulah seterusnya. Okay. Penerangan kamu tengok dari segi penurunan suhu dan juga perubahan keadaan diri. Alhamdulillah. Settle subtopik yang pertama. Alhamdulillah. Okay. Okeylah, sikit. Okay. Habis. Ada apa soalan? Mesti tidak soalan kan? Faham lah tu kan? Okay, alhamdulillah lah. Okay, so untuk hari ini itu saja. Okay, kita cover subtopik yang pertama, bab 2, jirim dan struktur atom. Okay. So kalau tidak apa-apa, kita akan buka kita ke minggu depan lagi lah. Okay, untuk subtopik yang kedua, perkembangan model atom. Okay, so boleh, kalau tidak apa-apa lagi, boleh ke kelas yang seterusnya lah. Kelas atau apa kelas. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attendance, commitment. Masih cikgu. Alright, assalamualaikum.